Anda berdua pernah juga involve dalam buat movie ataupun drama dan sebagainya kan. Jadi secara peribadi lah, pendapat saudara Joe, adakah itu your passion buat dokumentari ataupun lebih kepada filem, ataupun anda tidak diberi peluang untuk membuat filem, anda melangkah masuk ke dokumentari, ataupun sebaliknya, macam mana? Kalau kira saya, kalau kira minat, saya pun kaki filem je. Saya suka tengok filem feature film tu ya. Tetapi bila membuat tu, bila saya dah mula membuat dokumentari, passion saya memang ke situ lah. Sebab kita boleh jumpa, contohnya macam saya buat Johor Military Forces, saya boleh pergi interview Sultan Johor. Kalau you buat, kita buat filem memang takkan jumpa kan. You akan mencari watak berlakon sebagai Sultan Johor contohlah kan. Boleh jumpa TMJ, boleh jumpa, you masuk akses itu, masuk pelik-pelik dia tempat. Saya boleh jumpa Tun Hanif Omar. Contoh interview di rumah dia. Jadi benda-benda macam tu yang buat, saya rasa orang dokumentari ni dia masuk ke tempat-tempat yang tak pernah orang venture. Tak pernah orang venture. Akses kita dapat tu kan. Sebab kalau filem kita akan buat benda tu. Kita createkan dia, kita lakonkan dia balik kan. Betul, saya agree. Jadi itu yang saya rasa bila buat dokumentari ni, selalu jumpa benda-benda yang luar biasa ni. Macam saya buat Snowy Park tu, masuk sampai ke hutan, sampai ke dalam, jumpa orang asli punya Tok Batin, jumpa apa semua. Kalau kita sendiri pergi memang kita tak jumpa. Tak jumpa. Memang tak boleh. Memang tak boleh lah kan. Sebab kita pergi dengan surat apa semua komplit lah. Lagi satu, masa saya buat Suring Headhunter tu di Sarawak, saya dapat jumpa, dia dah meninggal lah Suring ni. Dia yang potong kepala, tapi orang yang paling kelas sekali. Sebab lepas tu British haramkan headhunting ni. Kan dulu orang Iban dia potong kepala, digantung kat rumah panjang kan. Tapi kita orang dapat dia punya cucu dia, keturunan dia, interview. Saya kalau jadi saudara Joe, saya takut nak masuk. Sebab dia, saya pegang kepala dia. sebab dokumentari itu, dia kepala yang dipotong yang dah berpuluh tahun, beratus tahun ada lagi digantung dekat atas tu. Dia jadi kecut kan? Dia jadi kecut, jadi hitam sebab dia berasap, benda tu dia asap kan. Dia memuja sebenarnya. Tapi saya buat yang Suring Headhunter tu, kita orang pergi di Lubuk Hantu, di dalam sana, Naga Resik. 1 jam saya drive hari daripada Bukit daripada Seri Aman. Duduk di Seri Aman, hari-hari pulang lah pergi syuting. Interesting. So macam mana dengan Saudara Azian pula? Yang mana anda punya lebih cenderung ataupun lebih minat? Sama ada dalam pembikinan feature film cerita ataupun dokumentari? Saya lebih kepada kenapa saya memilih dokumentari dan majalah TV lah. Maksudnya saya ni bukan di kategori dokumentari saja, tapi sekaligus majalah TV lah. Sebab macam Joe cakapkan tadi, maksudnya di situ, maksudnya selama ni kita tahu subjek tu adalah surface, daripada luar sahaja kan. Bila kita berpeluang untuk buat dokumentari tu, terutamanya tentang subjek, ialah sesuatu subjek, maksudnya kita lebih lagi deep, lebih lagi tahu tentang subjek tu kan. Jadi antara pengalaman saya pernah buat satu dokumentari tentang berepisod tentang tajuknya #108 Pemartabatan Pendidikan Bahasa Melayu khusus untuk kementerian kan. Jadi di situ selama ni kita nampak surface dia bagaimana pengorbanan seorang guru, tapi rupa-rupanya barulah kita tahu kan. Rupanya banyak effort sebenarnya yang dilakukan oleh guru itu sendiri, yang sebenarnya costing pun untuk hias kelas pun rupa-rupanya datang daripada guru sendiri, baru kita tahu. Jadi secara tak langsung dia berikan kita kesedaran. Banyak yang macam membuka mata saya, ingatkan selama ni macam ni. Jadi bila kita dah deep into subjek tu, baru kita tahu rupa-rupanya macam ni kan. Macam Joe katakan tadi, macam masuk ke kampung orang asli apa semua, ya kami pun berpeluang masuk ke kampung orang asli. Yang daripada jalan je dah 1 jam. Daripada jalan besar yang 1 jam tu pula masuk pula lagi dah 2 jam. Kita yang baru sekali pergi, kita dah rasa macam tu. Macam mana dengan perasaan dia orang yang dan mereka adalah sebab ada guru yang berulang dalam perjalanan tu, daripada jalan besar ke masuk ke dalam. Jadi itu menimbulkan, sebagai seorang pengkarya, itu menimbulkan ada rasa-rasa ada rasa-rasa kita punya sebab dekat situ, dan bagaimana kita menghargai peranan guru tu sebenarnya. Kita nampak sebenarnya surface dia daripada luar kan. Itu belum masuk Sabah Sarawak lagi. Orang tak kutuk je. Sabah Sarawak lagi macam mana
guru-guru tu sendirilah kan. Guru-guru tu sendiri. Itulah buat dokumentari pun lebih kurang macam buat filem-filem cerita untuk mewujudkan orang kata perasaan tu, untuk bagi penonton kita terasa ada inilah, ada feel kan, macam tu kan. Kita macam mana kita nak portray benda tu, naikkan satu perkara untuk bagi dia orang pun terasa ataupun masuk ke dalam situasi tu kan. Okey, sentuh tentang itu, apakah pendapat anda tentang kualiti dokumentari di Malaysia sekarang ni, di stesen-stesen TV tempatan? Sorry Jo. Okey, bagi saya macam ni, dia sebenarnya apa pun, kita bukanlah nak mengatakan bila duit tu sikit kita tak boleh buat dokumentari yang baik. Tapi sebenarnya kalau kita tengok kalau di luar, di sebelah barat, dia buat dokumentari daripada $15,000 USD sehingga 2 juta. Itu dia punya range, dia punya harga, ikut standard dan ikut apa topik dia lah. Sebab itu saya kata kita macam kami duk buat ni, satu research biasanya tak cukup lama sebab bajet selalunya. Bila bajet tu sikit, kerjanya jadi pendek. Kita tak boleh buat kerja panjang. Sebab tu tadi kan saya cakap kat you, yang dia orang buat Siberian Tiger tu. Siberian Tiger ni saya tengok dokumentari tu, dia buat 8 bulan. Dia ikut harimau yang putih tu, harimau belang yang putih di Siberia, harimau salji ni kan. Dia punya radius perjalanan dia sampai ke Penang. Maksudnya filmmaker, dokumentari filmmaker ni dia orang ikut dia. 8 bulan tu dia orang ikut harimau ni. Kalau kita siapa nak bagi duit nak ikut harimau tu sampai 8 bulan. Lepas tu lepas tu tak glamour pula tu kan. Tak glamour lah buat doktor. Siapa, mana ada producer ataupun TV station nak bagi selama itu kita nak buat kan, untuk tayangan, sebab tayangan dia 1 jam je. It's a one off punya doktor kan. Kalau bayangkanlah kalau kita buat dokumentari, pernah kita buat dokumentari yang besar tapi dalam dia suruh shoot 2 minggu je, ada juga. Tapi kita punya research kita lebih pre-pro tu kena nilai mantap lah. Pre-pro tu mantap, kita dah dapat full access dan juga kontak semua ni, baru kita pergi kan. Sebab yang saya buat Johor Military Forces untuk History Channel tu, dia sebenarnya dia ada break sebab dia ada rekrut ni dia masuk, dia 6 bulan course dia. Jadi kita tak boleh nak ikut semua. Jadi kita break sekejap beberapa bulan, editing dulu. Selepas editing baru pergi sambung balik. Budak-budak rekrut ni nak grad lah kata kan, dia nak dapat jadi itulah, jadi tera lah. Jadi benda-benda macam ni kalau tidak cukup bajet ataupun tak cukup masa, dia jadi terhad lah kita punya doktor. Kalau dibandingkan saya tengok dokumentari, sebab kita buat dokumentari dan you juga orang filem, you tengok doktor tu, you tahu berapa lama dia buat tu kan. Boleh rasa kan. Memang very detail. Detail kan. Maksudnya kalau kita buat macam untuk stesen, itu lagilah terhad sebab stesen bagi duit dekat producer. Lepas tu dia commissionkan hire kita sebagai director ataupun sebagai satu tim ni lah kan. Kita diupah je sebenarnya, istilah dia gitu yang sebenarnya. Jadi bila tu first producer dah akan cakap lah, okay kita shoot ni paling lama sebulan 13 episod, contoh lah 13 episod setengah jam. Jadi kita bekerja dengan masa tu je, kekangan masa. Jadi macam mana kita nak buat sedetail macam mana di sebelah sana buat. Kita as filmmaker, kita of course kita nak benda tu yang terbaik kan. Jadi untuk kepuasan, bukan sebenarnya untuk duit jugalah kan. Sebenarnya duit tu another thing, another part, tapi kepuasan tu is different thing kan. Cuma true filmmaker saja yang tahu tentang ni kan. Betul. Kalau yang jenis nak ambil duit dan nak buat filem tu dah different story kan. So macam mana dengan Saudara Azian pula? Apa pendapat anda tentang kualiti dokumentari yang berada sekarang ni lah kat Malaysia? Penonton sekarang lebih bijak menilai kan, dan saya melihat Mutahir ni macam penonton dokumentari ni lebih ramai berbanding dengan dulu. Kalau kita perasan kan, dengan adanya OTT platform yang memang banyak menyiarkan dokumentari yang terkini daripada luar. Jadi penonton dokumentari tu lebih advance dan lebih bijak. Jadi mereka boleh tahu dah kalau tengok dekat local TV station yang macam sama ada researchnya cukup atau tidak. Dan saya selalu macam di utara kan, di kadang-kadang kawan ataupun daripada penonton dokumentari dekat luar sana datang kepada saya. Kenapa research? Kenapa dia paparkan macam ni kan? Kenapa tak cukup maklumat macam ni? Contohnya kalau berkaitan dengan perubatan. Kenapa macam ni? Kenapa perlu macam ni? Kenapa macam ni? Sebenarnya tak macam ni.
Jadi yang mereka yang datang komen kepada saya tu bukanlah orang bukanlah sekadar penonton dokumentari, tapi diorang adalah orang yang terlibat dalam bidang tu. Jadi macam mana kita nak jawab? Jadi apa yang saya boleh cakap, kami ada masa sebegini, kontrak sebegini, research yang kami boleh, yang daripada penerbit yang kami boleh buat adalah timing macam ni. Jadi itu maksudnya dah sedaya mungkin itu yang mampu kami buat. Maksudnya itu yang research dan penyelidikan yang mampu kami buat. Itulah yang dibikin dan yang tampil di depan TV, kan? Tapi kami dah buat yang terbaik lah. Kami dah buat yang terbaik dengan kekangan masa, dengan kekangan timing, dengan kekangan bajet dan sebagainya, kan. Dan sebagai filmmaker, kita tak boleh jadikan itu sebenarnya sebagai alasan utama untuk tidak membuat dokumentari yang baik, kan. Tapi kita cuba sedaya mungkin dengan keupayaan kita dan elemen-elemen lain yang ada di sekeliling kita untuk menghasilkan apa yang terbaik untuk kita punya TV station, kan. Dan lagi satu, saya rasa stesen TV di Malaysia ni selalu meletakkan dokumentari, tayangan dia pukul 2 petang, hari orang kerja. Maksudnya macam tak menggalakkan benda tu untuk orang tonton, kan. Sedangkan dokumentari ni dokumentari ialah nilai komersial. Sebab ialah dokumentari tak ada pelakon. Mungkinlah dia sebab selalunya stesen dia mementingkan rating, kan. Tapi bagi saya, kalau dia boleh pilih dokumentari yang berilmiah sikit, yang elok sikit. Dulu Astro, dia ada satu Astro Prima 105. Kami duk buat tu sebenarnya dulu, Alexander semua tu, dengan Astro Oasis ni, kita orang duk supply tu, content provider untuk situ. You boleh tengok dia punya standard dia. Suatu ketika. Suatu ketika. Dia punya dokumentari memang, orang kata, you buka aja ada dokumentari lokal kita ni. Macam you tengok, macam you buka National Geographic macam tu. Jadi saya seronok tengok masa tu lah. Dia purely dokumentari. Semua dia macam factual program. Dia tak kira lah ada cooking show ke, tapi dia semua, dia tak ada yang drama-drama tak ada dalam tu. Dia ada Exploria masa itu, kan. Tapi sayangnya lah, sebab sekarang ni dah tak ada dah benda tu. Astro pun dah tak ni, sebab saya minta balik lah stesen macam TV1 ke TV3 naikkan balik kita punya dokumentari lokal ni. Sebab kita nak tengok dokumentari je, kita kena buka Discovery, kena buka History Channel ataupun apa nama tu, National Geographic saja. Sedangkan dokumentari itu sebenarnya banyak macam-macam jenis dokumentari, bukan hanya itu je. Kalau you buka BBC dokumentari, saya suka tengok. British punya approach, kan. Dia punya style dia bagus. Mungkin Rizal duduk Australia pun mungkin you pernah tengok di sana punya ni, kan. Banyak dokumentari sana, kan. Sana lagi lah, kan, sampai tak larat nak tengok. Banyak betul. Sebab saya bila kadang-kadang saya rasa lah TV kena buat satu inisiatif lah, tayang di waktu prime time ni. Dan saya minta sangat kalau kita ada satu channel dokumentari khas tapi lokal punya. Saya rasa yang tu yang lebih terbaik lah. Satu channel khas untuk dokumentari tapi lokal. Jadi semua, jadi dana yang dia bagi itu pun cantik. Boleh tak sia-sia, kan. Dia bagi, kita buat, kita tayang kat situ. Semua penggiat dokumentari, orang tak buat dokumentari pun pada rasa nak buat, apa salahnya, kan. Tapi itulah, kita tak ada channel yang khusus untuk tayangkan dokumentari lokal ni. Cuma yalah, Majalah 3 dia adalah, TV3 ada juga daya usaha dia nak buat macam, walaupun dia program magazine, tapi at least dia ada juga inisiatif dia nak. Lepas tu dia tayang di waktu yang bagus tau, waktu pukul 9 lah. Lepas berita tu. Tu kira bagi saya sangat menarik lah benda tu. Ini bila kita pukul 7, 8 ni drama, kan. Dah maksud, bukan saya nak kata apa, kan. Maksudnya fair lah sikit. Bagilah benda-benda yang education, benda yang berinformasi tu. Dokumentari ni dia info je. Dia tak ada. Siapa nak jaga pukul 2 pagi nak tengok dokumentari? Betul. Dia macam nak kata macam diskriminasi pun ada juga, kan. Tak, dia tayangkan kadang pukul tengah hari, kan. Pukul 2 tengah hari orang kerja. Tak siapa tengok. Bukan tak siapa tengok. Yang ada suri rumah. Itu hari pandemik, okeylah orang duduk rumah. Sekarang ni order. Jadi itulah saya rasa salah satu pandangan saya lah. Ya, betul. Macam every filmmaker may dream. Dia nak, kalau boleh dia nak benda tu ada mass audience, kan. Tapi saya nampak sekarang ni ramai juga yang penonton dah beralih kepada dokumentari. Adakah disebabkan kebanjiran drama-drama yang biasa aja, kan, dengan pelakon-pelakon yang ada yang dikatakan recycle, kan. Jadi penonton beralih kepada dokumentari.
kan? Apa kata saudara? Saya rasa kalau nak kata macam tu macam mana nak cakap, kemungkinan tu ada juga saya rasa. Sebab drama kalau yang prime time ni biasanya kita tengok cerita dia lebih kurang je. Lebih kurang. Tapi jadi mungkin sebenarnya bila you tayang dokumentari, orang buka, kalau dia rasa dia tengok dalam 1 minit pertama tu dia rasa menarik, dia akan tengok tau. Tajuk dia tu kan, apa dia punya topik yang diceritakan tu, mesti melekat je. Jadi pembikinan dokumentari lebih kurang sama juga dengan buat filem-filem cerita kan, macam filem cerita pun ada resepi dia. Betul. Macam first 5 minutes how you Betul, nak to catch the audience to kan. catch the Betul. audience. Kalau first 5 minutes you tengok macam boring je, orang dah keluar Betul. panggung. Betul. Betul tak? Betul. Jadi dokumentari saya rasa tak banyak